Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada siri video kali ini, kita akan belajar bagaimana untuk menulis pendahuluan karangan. Baik, kita bersedia? Mari kita mulakan. Baik, sebelum itu cikgu akan beritahu terdapat pelbagai jenis pendahuluan karangan ya. Seperti definisi, pendapat tokoh, suasana, sejarah, soalan, peribahasa, puisi dan gabungan. Definisi bermaksud memberi makna perkataan ataupun tema karangan tersebut. Kemudian pendapat tokoh memasukkan pendapat tokoh yang terkenal. Suasana ni lebih sesuai untuk cerpen ataupun karangan jenis gambaran. Kemudian sejarah yang berlaku di negara kita, sejarah yang berkaitan dengan tajuk karangan yang awak tulis. Kemudian persoalan bermaksud mengemukakan beberapa soalan ataupun tanda tanya kepada tema karangan kita. Kemudian peribahasa bermaksud memasukkan petikan peribahasa sebagai ayat pendahuluan ataupun petikan dalam ayat pendahuluan. Kemudian memasukkan puisi sama ada puisi tradisional ataupun puisi moden. Kita ambil satu atau dua rangkap sahaja, masukkan dalam pendahuluan seperti sajak ataupun gurindam ke ataupun syair ke ataupun pantun ya. Kemudian gabungan ni menggabungkan sama ada menggabungkan persoalan dengan definisi ataupun kita gabung peribahasa dan juga definisi dalam pendahuluan kita. Okey. Untuk menulis pendahuluan ni kita menggunakan beberapa ayat, seperti juga untuk menulis isi-isi karangan kita juga menggunakan beberapa ayat sebagai panduan untuk kita menulis pendahuluan. Yang pertama ialah ayat tema, kedua ayat huraian, tiga ayat contoh, keempat ayat rangsangan dan seterusnya ayat fokus ataupun ayat arah kepada soalan yang kita buat. Baik, kita tengok satu persatu. Mula-mula kita mesti ada tajuk karangan lah kan. Kemudian apabila kita dah dapat tajuk karangan, kita cari tasknya terlebih dahulu. Apa itu task murid-murid? Okey, task T-nya adalah tema, A adalah arahan soalan, S adalah sasaran. Okey, apabila kita dah jumpa task kepada karangan kita, kita bolehlah mula menulis karangan tersebut. Baik. Untuk tema untuk tajuk ciri-ciri pekerja cemerlang ini ialah pekerja cemerlang. Kemudian arahan soalannya ataupun A itu arahan soalan adalah ciri-ciri pekerja cemerlang dan sasarannya adalah pekerja di Malaysia. Baik, kita dah jumpa task. Sekarang kita mula merangka ayat-ayat dalam pendahuluan. Okey, kita mulakan dengan ayat tema. Baik, tema kita tadi ialah pekerja cemerlang. Pekerja cemerlang tu apa? Jadi kita masukkan dalam ayat tema, pekerja cemerlang adalah tonggak kemajuan negara. Okey, kemudian ayat huraian. Ayat huraian tadi kita masukkan dua ayat huraian, iaitu yang pertama apa itu pekerja cemerlang? Pekerja cemerlang ialah orang yang melakukan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Dan huraian yang keduanya, pekerja yang mempunyai prestasi cemerlang menjadi buruan setiap organisasi. Baik, kita teruskan dengan ayat contoh. Okey, apakah contoh seorang pekerja cemerlang? Menepati masa, cekap, efisien. Okay. Kemudian ayat rangsangan. Cikgu kata balik ya. Okey, ayat rangsangan kita kemukakan pendapat yang bertentangan dengan apa yang kita huraikan sebelum itu. Okey, contohnya terdapat ramai pekerja yang tidak amanah dan hanya mementingkan kenaikan pangkat dalam
organisasi. Okay, ayat rangsangan ni untuk supaya pendahuluan kita lebih menarik. Okay. Seterusnya ayat akhir ialah ayat fokus ataupun ayat yang memasukkan kehendak soalan. Okey, ataupun ayat arah dalam pendahuluan. Baik, seterusnya kita tengok ini adalah pendahuluan yang telah lengkap, yang telah ditambah dengan rangka kata, ungkapan menarik, penanda wacana ya, dan telah ditulis dalam ayat yang gramatis. Jadi ayat tema tadi kita cikgu dah tulis dalam ayat yang lengkap. Slogan yang mengatakan pekerja cemerlang adalah tonggak kemajuan negara begitu menepati matlamat sebuah negara yang sedang membangun. Kemudian uraiannya, pekerja cemerlang melakukan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Uraian yang keduanya, pekerja yang mempunyai prestasi cemerlang menjadi buruan setiap organisasi. Kemudian kita bagi contoh kepada huraian kita tu, iaitu contoh sikap pekerja yang cemerlang ialah menepati masa cekap dan efisien. Kemudian ayat rangsangan kita tambah dengan penanda wacana, namun demikian terdapat pekerja yang tidak amanah dan hanya mementingkan kenaikan pangkat dalam organisasi. Kemudian ayat akhir sekali. Ayat akhir adalah ayat arah. Persoalannya, apakah ciri-ciri seorang pekerja cemerlang? Okey. Jadi ciri-ciri pekerja cemerlang ni adalah kehendak dalam soalan tadi . Jadi tidak semestinya kita menggunakan ayat tanya dalam ayat arah. Kita juga boleh menggunakan ayat biasa, ayat penyata. Contohnya, terdapat pelbagai ciri-ciri seorang pekerja cemerlang. Uraian terperinci akan dikupas dalam perenggan seterusnya. Okey, baik, cikgu harap murid-murid sekalian sudah boleh menulis pendahuluan sendiri. Ini adalah contoh menulis pendahuluan secara ringkas. Ini adalah asas. Kalau awak ada ayat-ayat tambahan, ayat yang lebih menarik, ungkapan menarik, sila masukkan. Baik, bila cikgu dah ajar bagaimana untuk menulis pendahuluan, cikgu nak awak buat latihan ini . Sila tulis pendahuluan untuk tajuk karangan di bawah. Baik, yang pertama, cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, faedah bersukan kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, kepentingan amalan makanan seimbang. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak buat latihan tersebut dan selepas ini awak dah boleh menulis pendahuluan karangan sendiri. Baik, sekian, terima kasih. Itu sahaja pelajaran cikgu hari ini. Terima kasih.